Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hadi hina institusi kehakiman perlembagaan, kata Hasbi. Saudara-saudara sekalian, sejak akhir-akhir ini semakin galak dan semakin banyak perkara yang dianggap menghina institusi kehakiman dan perlembagaan yang dibuat oleh pelbagai pihak. Kemarin, salah seorang pempengaruh yang pro Perikatan Nasional iaitu Didi Chronicle telah tampil membuat video permohonan maaf atas tindakan beliau membuat parodi berkaitan dengan keputusan mahkamah baru-baru ini. Dan AMK Amanah telah pun bersepakat akan membuat laporan polis di seluruh negara untuk mahu disiasat Didi Chronicle berkaitan dengan video parodi tersebut yang didakwa telah menghina mahkamah. Di Malaysia ini siapapun bebas membuat apa-apa bersuara, tetapi jangan sampai melampaui batasan, terutamanya berkaitan dengan menghina 3R atau menghina mahkamah. Saya yakin Didi Chronicle telah pun menyedari perkara tersebut, itu sebab dia membuat pengakuan dan telah memadam video tersebut. Namun demikian, nasi sudah menjadi bubur. Namun, apa yang berlaku ialah Hadi pula didakwa menghina institusi kehakiman dan perlembagaan. Pemuda Amanah mendakwa Presiden PAS, Abdul Hadi Awang, menghina institusi kehakiman dan perlembagaan persekutuan. Katanya, ketuanya iaitu Hasbi Muda membuat dakwaan itu berdasarkan rencana Abdul Hadi bertajuk meninggalkan syariat Allah amanah besar yang disiarkan laman web rasmi PAS hari ini. Tulisan Abdul Hadi, namun demikian kini muncul kalangan hakim yang bijaksini, bukan bijaksana, yang kepala dan akalnya dipengaruhi oleh tulisan warisan penjajah, adalah satu bentuk penghinaan yang amat jelas terhadap institusi kehakiman dan perlembagaan negara. Abdul Hadi sebagai ahli parlimen yang mengangkat sumpah untuk menjunjung perlembagaan, sepatutnya beliau memahami pentingnya menghormati keputusan mahkamah yang berpandukan perlembagaan yang serupa. Tindakan yang sepatutnya diambil adalah melalui proses pindaan perlembagaan, bukan mengeluarkan kenyataan yang merendahkan martabat institusi kehakiman, kata Hasbi dalam kenyataannya. Tulisan Hadi disiarkan sewaktu pelbagai pihak memberikan reaksi terhadap keputusan Mahkamah Persekutuan membatalkan 16 peruntukan kesalahan di bawah enakmen jenayah Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019 baru-baru ini. Ia juga disiarkan pada hari yang sama selepas Kementerian Dalam Negeri memberi amaran bahawa pihaknya sedang memantau reaksi orang ramai terhadap kes tersebut. Walaupun tidak berpuas hati dengan keputusan mahkamah, Abdul Hadi sebagai seorang ahli parlimen yang cukup lama sewajarnya faham keputusan hakim adalah berpandukan perlembagaan persekutuan. Kegagalan sebenar adalah pada sosok Abdul Hadi sebagai ahli parlimen yang pernah menjadi sebahagian dari kerajaan, namun tidak ada usaha untuk memindah perlembagaan, sekaligus mencerminkan dirinya bersikap sambil lewa dengan menjalankan peranan sebagai seorang ahli legislatif. Tambah Hasbi lagi, Hadi hina institusi kehakiman perlembagaan, kata Hasbi Muda. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya sekali lagi, tembelang pecah lagi. Tembelang Najib pecah lagi. Jolo dalang di sebalik surat derma Raja Arab, dedah saksi 1MDB. Bekas penasihat undang-undang 1MDB, Jasmine Loh Aiswan, mendakwa Jolo adalah individu di sebalik surat yang dikaitkan dengan dakwaan janji sumbangan dari kerabat Diraja Arab Saudi kepada bekas Menteri Najib Razak. Loh yang merupakan bekas pegawai 1MDB yang dekat dengan Jolo
memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang Jolo mengarahkan mendiang Ki Kok Tiam, individu yang didakwa sebagai sekutu rapat Jolo, untuk menyediakan salinan surat itu bagi menjelaskan sejumlah besar wang yang masuk ke akaun Najib. Ketika memberikan keterangan dalam perbicaraan kes rasuah RM2.27 dana 1MDB terhadap Najib hari ini, Low berkata dia melihat bagaimana ia berlaku ketika dia diminta Jolo untuk menyertai mesyuarat bersamanya. Ki dan dua individu lain di sebuah bilik di Hotel Mayfair di London pada tahun 2015. Jasmine Low berkata dua individu tersebut adalah pengarah Isyan Perdana Sdn Berhad, Samsul Anwar Sulaiman, dan pengarah projek Yayasan Rakyat 1 Malaysia, YR1M, Dennis C. Samsul dan C merupakan saksi dalam kes rasuah RM42 juta SRC Internasional, di mana Najib disabit bersalah dan menjalani hukuman penjara sejak Ogos tahun 2022. Ketika mesyuarat itu, dakwa Low, Samsul bertanya ada Low bagaimana kepada Low atau Jolo bagaimana untuk menyelesaikan isu aliran wang yang masuk dalam akaun Najib yang didakwa daripada Putrajaya Perdana dan SRC. Samsul kemudian memberitahu Low yang ramai pihak bertanya kepadanya, yaitu Samsul, bagaimana berkenaan dakwaan wang itu adalah daripada 1MDB dakwa Low. Selepas itu, Jolo mengarahkan Ki untuk menyediakan satu surat pengesahan daripada Putra Saud untuk menyatakan wang yang masuk ke akaun Najib adalah derma daripada Arab Saudi. Selepas itu, saya dan Jolo keluar sekejap untuk bincang satu hal lain. Namun, ketika saya kembali ke bilik itu, saya lihat Ki sedang sediakan draft surat Putra Saud, katanya lagi. Dalam kedua-dua kes SRC dan 1MDB, Najib kekal mengatakan dia dijanjikan derma oleh Arab Saudi dan percaya wang yang masuk ke akaunnya adalah daripada kerabat diraja negara itu. Najib kini dibicarakan atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan penggubahan wang haram melibatkan dana 1MDB berjumlah RM2.27 bilion. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, tembelang pecah lagi. Jolo dalang di sebalik surat derma Raja Arab dedah saksi 1MDB. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, identiti orang yang cuba ugut bunuh Nick Elin didedahkan oleh polis. Tidak sangka sama sekali orangnya ini, dan bukan juga calang-calang. Saudara-saudara sekalian, sampai begitu sekalikah mereka tidak menyukai keputusan mahkamah sehingga sanggup menggunakan kekerasan, menggunakan ugutan bunuh terhadap Nick Elin. Walhal mengikut pemahaman beberapa penganalisis politik, sebenarnya ia mudah difahami. Ianya hanya melibatkan pertindihan dan melangkaui kuasa negeri. Walau bagaimanapun, biasalah kan politik telah diguna dan telah dimanipulasi sehingga ianya menjadi begitu panas sama sekali. Namun demikian, hari ini polis menyatakan bahwa telah pun mengenal pasti suspek yang mengugut bunuh Nick Elin. Saudara-saudara, polis telah mengenal pasti individu di sebalik 3 akaun media sosial yang didakwa membuat ugutan bunuh terhadap peguam Nick Elin, Zurina Nick Abdul Rashid. Ketua Polis Kuala Lumpur, Aloyuddin Abdul Majid, dilaporkan berkata,
Polis telah membuka 3 kertas siasatan berkaitan atau berkenaan ugutan yang dibuat terhadap Nick Elin, dan 1 kertas siasatan telah siap. Tahun lalu, Nick Elin buat 3 laporan. Kita buat 3 kertas siasatan dengan 1 daripadanya sudah selesai dan ada dengan TPR, Timbalan Pendakwa Raya. 2 lagi laporan masih dalam siasatan dan kita akan lengkapkannya dalam masa terdekat untuk serahkan kepada Timbalan Pendakwa Raya, katanya, seperti dibetik Berita Harian. Menurut laporan Cosmo, Alauddin berkata polis belum membuat tangkapan terhadap suspek. Terdahulu, Nick Elin membuat laporan polis setelah menerima ugutan bunuh ekoran langkanya memfailkan petition mencabar peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019. Ugutan tersebut termasuklah untuk sembelih peguam kelahiran Kelantan itu. Pada Jumaat lalu, panel 9 Hakim Mahkamah Persekutuan dengan keputusan 8-1 membenarkan petisyen peguam Nick Elin Zurina, Nick Abdul Rashid dan anaknya, Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman, untuk membatalkan 18 peruntukan dalam enakmen tersebut. Mahkamah memutuskan Dewan Undangan Negeri Kelantan melangkaui bidang kuasanya seperti yang termaktub dalam Senarai Negeri Senarai 2 Jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Bagaimanapun, perlembagaan ataupun mahkamah yang membenarkan pembatalan hanya 16 daripada 18 peruntukan tersebut. Susulan keputusan itu, Nick Elin berkata, dia dan anaknya, Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman, bukannya menyerang sistem syariah seperti yang didakwa sejumlah pihak. Sebaliknya, ia berkaitan dengan kuasa Dewan Undangan Negeri Kelantan. Perkara penting yang perlu dinyatakan adalah enakmen jenayah syariah yang dicabar adalah hukuman takzir. Ia bukan hudud, ia bukan kisas, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.